Perlembagaan Persekutuan. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan merupakan dokumen yang mengandungi semua undang-undang tertinggi yang mustahak bagi penubuhan dan kewujudan sesebuah negara dan sistem politiknya. Kesimpulan makna perlembagaan iaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar yang menjadi teras panduan pemerintahan negara. Kedua, kerangka asas yang membentuk dan memandu sistem pemerintahan sesebuah negara. Ketiga, undang-undang tertinggi dan asas kepada semua undang-undang lain di dalam negara. Yang keempat, rujukan tentang aspirasi dan pelan induk pemerintahan negara. Yang kelima, mengawal pemerintah dan yang diperintah dalam mempertahankan kewujudan dan kesinambungan negara. Perlembagaan persekutuan seperti berikut. Perlembagaan dalam bentuk bertulis mengandungi 15 bab dan 183 perkara dan 13 jadual, menyentuh bidang kuasa perundangan dan kehakiman dan eksekutif, menyentuh juga aspek bahasa, agama, kewarganegaraan, hak istimewa etnik Melayu dan bumi putera. Tujuan perlembagaan. Pertama, sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya. Kedua, panduan mengatur dan menyelaras pemerintahan sesebuah negara. Ketiga, panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada pihak kerajaan atau rakyat atau sesiapa sahaja. Konsep ketertinggian perlembagaan. Pertama, tidak ada institusi lain yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan Malaysia. Kedua, badan kerajaan, perundangan, kehakiman dan keeksekutif serta Yang di-Pertuan Agong juga tertaluk kepada perlembagaan Malaysia. Yang ketiga, undang-undang persekutuan atau negeri mengenai suatu perkara boleh diisytiharkan tidak sah jika undang-undang itu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Sejarah pengubalan. Sistem perlembagaan bertulis telah wujud di Tanah Melayu sejak zaman pemerintahan Kesultanan Melaka dan Terengganu, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka serta Batu Bersurat Terengganu. Seterusnya merupakan latar belakang pengubalan perlembagaan persekutuan. Ia bermula dengan adanya Malay Union, tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu, berlakunya Pilihan Raya Perikatan, wujudnya Suruhanjaya Red dan berakhir dengan lahirnya Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Malayan Union. Antara sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan ialah: yang pertama, menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Yang kedua, British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu bekerjasama dengan orang Jepun dan pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa Raja-Raja Melayu. Dan yang ketiga merupakan menjadi asas kepada British untuk masyarakat tempatan untuk memerintah negara sendiri. Seterusnya, sebab-sebab penentangan terhadap Malayan Union. Yang pertama, kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan, Singapura dipisahkan dari Malayan Union, hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip jus soli, hak sama rata kepada seluruh warga negara iaitu penduduk pribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Dan yang terakhir, cara Harold MacMichael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ukutan. Persekutuan Tanah Melayu 1948. Akibat mendapat tentangan hebat daripada orang Melayu, British telah membatalkan pelaksanaan Malayan Union. Ia telah menubuhkan Jawatan Kuasa Kerja pada Julai 1946. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu. British juga menubuhkan Jawatan Kuasa Perundingan pada Disember 1947 yang terdiri daripada orang Eropah, Cina dan India. Antara ciri-ciri perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ialah: konsep Raja berperlembagaan diperkenalkan, Majlis Raja-Raja Melayu ditubuhkan bagi mengganti Majlis Melayu,
perlindungan istimewa kepada orang Melayu, syarat kerakyatan diperketatkan, sebuah persekutuan dibentuk gabungan 11 buah negeri, dan akhir sekali Pesuruhjaya Tinggi British menjadi ketua persekutuan dan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Eksekutif dan Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan. Kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. Dengan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, kerjasama antara etnik mula terjalin. Ini dapat dilihat melalui penubuhan Jawatan Kuasa Perhubungan Masyarakat 1946, iaitu CLC, yang terdiri daripada pelbagai etnik telah berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perlembagaan politik dan ekonomi. Pilihan Raya 1955, iaitu pilihan raya umum pertama, juga memberi implikasi besar kepada hubungan etnik di Malaysia. Ini disebabkan telah berlaku kerjasama dan toleransi yang cukup tinggi antara Melayu dan bukan Melayu, khususnya yang melibatkan pembahagian kursi pilihan raya. Pembahagian kursi dan calon UMNO telah membuat pengorbanan kerana meletakkan calon bukan Melayu di kawasan majoriti pengundi Melayu sebanyak 84.2%. Tetapi demi perpaduan dan mengamalkan perkongsian kuasa, UMNO diperuntukkan 35 kerusi saja, MCA 15 kerusi dan MIC sebanyak 2 kerusi. Perjanjian London sebagai langkah ke arah kemerdekaan. Antara ketetapan yang dipersetujui ketika Perjanjian London ialah pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat, pemeliharaan kedudukan, keistimewaan, kehormatan dan hak Raja-Raja Melayu, pengwujudan jawatan ketua negara yang bergelar yang di-Pertuan Agong, pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak yang sah milik kaum-kaum lain, pembentukan sebuah sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya Red. Untuk pengetahuan, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal oleh Suruhanjaya Red yang ditubuhkan pada tahun 1956. Antara keahlian Suruhanjaya Red ialah Lord Reid, iaitu seorang British, Sir Ivor Jennings, iaitu British juga, Sir William McCann, Australia, B. Malik, India dan Hakim Abdul Hamid, Pakistan. Suruhanjaya Red menerima 131 memorandum bertulis dan telah bersidang banyak kali dari bulan Jun hingga Oktober 1956. Suruhanjaya Red meminta cadangan dan pandangan daripada parti-parti politik, orang ramai, individu-individu dan raja-raja Melayu yang mana menjelaskan bahawa perlembagaan itu merupakan kontrak sosial dan perjanjian perdamaian. Melalui kontrak sosial ini, orang bukan Melayu telah diberikan hak kewarganegaraan yang longgar berdasarkan prinsip jus soli, manakala orang Melayu diperuntukkan dalam perlembagaan mengenai agama Islam, bahasa Melayu dan hak-hak istimewa orang Melayu serta kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu. Unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan persekutuan. Unsur-unsur tradisi yang mendasari perlembagaan ini merujuk kepada sistem yang wujud sebelum kedatangan zaman moden. Ia merupakan adunan unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan Melayu lama dan juga penjajah British. Unsur-unsur tradisi ini menjadi prasyarat dan permuafakatan yang diterima oleh orang Melayu dan bukan Melayu. Ia dilindungi oleh Akta Hasutan 1948. Unsur-unsur ini terbahagi kepada 4, iaitu kesultanan atau pemerintahan beraja, agama Islam, bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan non-Sudra. Yang pertama, kesultanan atau pemerintahan beraja. Pemerintahan beraja telah wujud dalam sistem sosial sejak berabad lamanya. Semasa penjajahan British, kuasa raja mulai terhad dan raja mesti menerima seorang residen British sebagai penasihat dalam semua perkara kecuali adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. Setelah negara mencapai kemerdekaan, institusi beraja dikekalkan di bawah konsep raja berperlembagaan selari dengan sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia. Raja-raja bertindak mengikut lunas perlembagaan yang ditetapkan. Yang kedua, agama Islam. Setelah merdeka, agama Islam telah dijadikan agama rasmi persekutuan. Namun, agama lain juga bebas untuk diamalkan tetapi dilarang untuk menyebarkan kepada penganut agama Islam.
Perkara yang menonjol dalam keistimewaan agama Islam ini, yang di-Pertuan Agong mengangkat sumpah dengan didahului oleh wallahi, wabillahi dan watallahi. Yang di-Pertuan Agong mestilah berbangsa Melayu, beragama Islam dan berketurunan Raja. Kedudukan agama Islam tidak boleh dipinda walaupun dalam keadaan darurat. Kerajaan juga mempunyai kuasa untuk memperuntukkan sebahagian daripada perbelanjaan untuk pembangunan berkaitan dengan agama Islam seperti pembinaan masjid dan sebagainya. Yang ketiga, bahasa Melayu. Dalam Perlembagaan Perkara 152, iaitu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak bangsa lain menggunakan bahasa mereka. Ia dilindungi di bawah Perkara 150(6)A dalam keadaan darurat. Perkara ini juga melindungi bahasa-bahasa lain dan seterusnya memperuntukkan bahawa tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan selain daripada bahasa asing, mengajar atau belajar apapun bahasa lain. Kerajaan juga berhak mengekalkan penggunaan dan pembelajaran bahasa lain dalam persekutuan. Yang keempat, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Orang Melayu ditakdirkan sebagai seorang yang beragama Islam, berbahasa Melayu, menurut adat istiadat Melayu, lahir sebelum hari merdeka, di persekutuan atau di Singapura. Hak keistimewaan orang Melayu telah diperkenalkan dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang Melayu sebagai penduduk peribumi. Yang di-Pertuan Agong telah diberi kuasa untuk memelihara kedudukan hak keistimewaan orang Melayu di Semenanjung. Atas nasional dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kerjasama. Telah wujud kerjasama antara kaum ketika penubuhan Jawatan Kuasa Perhubungan Masyarakat 1949 CLC yang terdiri dari pelbagai etnik yang telah berusaha menyelesaikan masalah seperti perlembagaan, politik dan ekonomi. Yang kedua, bertolak ansur. Pada pilihan raya 1955 iaitu pilihan raya yang pertama, pembahagian kursi dan calon UMNO telah berkorban dan berkompromi kerana meletakkan calon bukan Melayu di kawasan majoriti penghuni Melayu, walaupun majoriti penghuni Melayu 84.2%. Demi perpaduan dan amalkan konsep-konsep kuasa, UMNO diperuntukkan 35 kursi, MCA 15 dan MIC 2 kursi. Yang ketiga, adil. Walaupun bahasa Melayu dijadikan bahasa persekutuan, namun perkara ini juga melindungi bahasa-bahasa lain tanpa menafikan hak-hak bangsa menggunakan bahasa mereka. Kita juga dapat lihat dari sudut agama persekutuan, iaitu agama Islam. Walaupun dijadikan bahasa rasmi, namun agama lain bebas untuk mengamalkan tetapi dilarang menyebarkan kepada agama Islam. Hal ini selaras dengan negara yang berdemokrasi. Yang terakhir, hormat menghormati. Orang bukan Melayu menghormati dan menerima prasyarat dan pemuafakatan oleh orang Melayu seperti hak keistimewaan orang Melayu, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan penduduk Bumiputera, Sabah dan Sarawak diberi status seperti orang Melayu.